فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, segala rezeki yang Allah telah anugerahkan ke atas kita sebagai hamba-Nya. Dan kita juga minta supaya Allah membantu kita mengatasi segala masalah hidup kita yang semakin mencabar daripada satu zaman ke zaman yang lain. Dan juga kita memohon supaya Allah Subhanahu wa taala ampun akan segala dosa kita, kelalaian kita, kerana tidak meneruskan kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, dan tidak pula menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa yang beramanah untuk menjaga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita memohon kepada Allah juga supaya Allah senantiasa membantu kita mengatasi segala prasangka buruk kita, supaya ditukar kepada prasangka baik, supaya perhubungan sesama umat Islam akan bertambah baik dan lebih sehat dari masa ke masa, supaya segala prasangka yang buruk yang menimbulkan fitnah dan perpecahan umat kepada prasangka yang baik yang akan menambah baik pula hubungan silaturahim di kalangan umat Islam. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah akan jadi kita umat yang aktif dan produktif, bukan umat yang pasif dan negatif, umat yang selalu berusaha untuk membuat sesuatu yang diredai Allah, dan bukan umat yang sibuk untuk membuat sesuatu yang boleh merugikan umat Islam itu sendiri. Yang kita hormati Tuan Imam Masjid, yang kita hormati dalam kursi majlis, Tuan Nazir Masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para tuan guru, pemimpin masyarakat, ibu-ibu muslimat rahimakumullah. Para jemaah yang kami hormati, saya bersama rombongan saya daripada Kuala Lumpur, ucap terima kasih juga kepada Sister Fatimah yang mengadakan majlis yang telah kita saksikan pada malam ini. Kita yang menentu, kita yang merancang, Allah yang takdirkan bahawa kita boleh bersama. Balik Pulau ini adalah satu kawasan yang banyak sejarah. Saya sendiri pernah bersama jemaah-jemaah di Balik Pulau sejak tahun 70. Tapi alhamdulillah banyak kemajuan telah dapat kita lihat di Balik Pulau ini. Yang penting para jemaah muslimin dan muslimat, tajuk kita pada malam ini bagaimana kita nak beristiqamah dalam ibadat kita. Pertama, izinkan saya untuk mengingatkan diri saya dan semua jemaah
muslimin dan muslimat dengan peringatan yang datang dari Allah. Satu peringatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan hamba-Nya yang mengaku beriman kepada Allah, yang sering diingatkan oleh semua imam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surah Ali Imran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini secara tidak langsung Allah menyeru orang-orang yang telah mengaku beriman kepada Allah supaya beristiqamah untuk jaga iman kamu. Kalau kita telah beriman, kita perlu beristiqamah dalam iman kita. Kalau iman itu tidak dijaga, iman itu akan terus lemah dan hilang. Kerana iman ini yazid bi ta'ah yanqus bil maksiyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan yang bertambah, dengan amalan-amalan yang beristiqamah. Iman akan terus berkurang bila orang yang beriman satu ketika tidak jaga imannya. Untuk menjaga iman kita, kita kena jaga ibadat kita. Jaga solat kita. Contohnya kita dahulu solat. Waktu kita korang sibuk, kita rajin solat. Satu hari kita akan disibukkan dengan dunia. Seperti mana kita lihat hari ini di hadapan masjid ini banyak aktiviti dengan gerainya, jualannya. Alhamdulillah, cari rezeki yang halal. Tapi jangan pula perniagaan itu melalaikan kita daripada beribadah. Amatlah tidak wajar kalau kita buat perniagaan di hadapan masjid, di perkarangan masjid, tapi bila datangnya seruan hayya 'alas shalah, kita tidak menyahut panggilan Allah. Tidak sepatutnya berlaku. Kerana ini adalah tanggungjawab kita menjaga iman kita, supaya iman kita ini akan terus bertambah. Yazid bi ta'ah. Cari rezeki satu ibadat. Selain dari sembahyang, cari rezeki yang halal satu ibadat juga. Bukan agama Islam ajar kita supaya hanya jaga sembahyang, tak perlu kita berusaha dan cari rezeki. Tidak. Kita tahu surah di dalam Al-Jumu'ah, Allah juga memerintah kita, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi min fadlillah ila akhir ayat. Hatta hari Jumaat Allah turunkan ayat ini sebagai peringatan untuk mengingatkan hamba-hamba yang beriman bagaimana kamu nak jaga iman kamu, di samping itu kamu beristiqamah dalam apa yang kamu buat. Bila datang seruan untuk solat Jumaat, artinya bila ada seruan azan, barulah kamu yang sedang menjaga berhenti menjaga. Ini perintah Allah. Zarul bai', tinggalkan perniagaan. Kerana apa? Kerana sudah ada panggilan. Allah panggil sekarang, datanglah salat. Kenapa Allah suruh kita salat? Kerana Allah mau supaya kita jadi umat yang berjaya. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Kalau panggilan itu tidak disambung, kita terus dengan perniagaan, itu nama perniagaan yang melalaikan kita
ayat itu secara tidak langsung mengingatkan kita, boleh kita berniaga, boleh kita bekerja pada hari Jumaat, tak salah. Kerana ayat itu diturunkan untuk orang yang sedang bekerja, orang yang sedang berniaga, supaya tinggalkan perniagaan atau pekerjaan kamu seketika saja untuk menyahut seruan panggilan Allah, hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. Habis salat, fa idza qudiyatis salat fas'au ila al fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardh. Habis salat Jumaat, maka keluarlah ke atas bumi Allah dan teruskan perniagaan. Perniagaan pun satu ibadat, solat pun satu ibadat. Maka dengan cara itu insya-Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba lihat ayat ini. Kalau kita tidak jaga iman kita, tidak mustahil kita boleh mati di luar Islam. Tak mustahil. Sudah terbukti di negeri Pulau Pinang sendiri, bukan negara lain atau negeri lain, bahawa sudah ada orang yang murtad. Betul tak betul? Orang Muslim. Orang Muslim artinya orang yang sudah sembahyang, sudah berjemaah, sudah berpuasa, tetapi pengakhirannya mereka tidak mati dalam Islam, di luar Islam. Kerana apa? Kerana tidak beristiqamah. Apa yang kita buat? Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, amalan kita yang dinilai oleh Allah bukan pada awalnya, pada akhirnya, yang sangat bernilai. Sebab itu kita diajar oleh Nabi berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah pengakhiran saya pengakhiran yang baik. Mungkin permulaan itu baik, tapi yang akhir itu bagaimana? Mula-mula ikhlas, akhir ikhlas tak ikhlas. Mula-mula rajin, akhirnya rajin tidak. Mula-mula jaga kebersihan, pada akhirnya jaga ada kebersihan. Sebelum kita buka gerai depan pengkarangan masjid contohnya, kawasan itu bersih, awal-awal bersih, selepas habis niaga pengakhiran bersih atau tidak. Nah, ini kita perlu cek. Masuk bilik air, waktu mula-mula nampak bersih, lepas kita dah guna bilik air, pengakhiran kita bersih atau tak bersih. Nah, ini contohnya beristiqamah. Apa kebaikan beristiqamah? Allah berfirman lagi, innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang selalu berkata bahawa mereka beriman kepada Allah, bahawa Tuhan mereka adalah Allah Rabbul Alamin. Ingat, Tuhan kita itu Allah. Allah itu bukan Tuhan bagi kita saja, Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh makhluknya, Tuhan bagi seluruh manusia, Tuhan bagi jin, Tuhan yang menjadikan binatang, Tuhan yang menjadikan pokok-pokok dan semua makhluk. Ini Tuhan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tak cukup kalau ada satu ketika saja kita sebut Allah, ketika yang lain kita tidak menyebut Allah. Contoh, kita orang yang beriman telah diingatkan oleh Allah
dan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada sesuatu kuasa yang lebih berkuasa dari Allah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita semua telah diajar bahwa semua yang berlaku di atas bumi Allah, atas takdir Allah, adalah salah besar. Contohnya, kalau satu ketika Pulau Pinang dilanda banjir atau gempa bumi, satu ketika Pulau Pinang pernah mengalami tsunami kecil. Betul tak betul? Pernah berlaku tak tsunami? Tsunami datang dari mana? Tsunami ini datang dari mana? Para jemaah laki-laki, bapak-bapak ingat tak? Tsunami ini bermula dari Pulau Pinang atau bermula dari pulau lain? Bermula daripada Aceh. Tapi kesannya sampai Pulau Pinang. Kesannya bukan dia berhenti di Pulau Pinang. Kami berangkat ke Sri Lanka. Sri Lanka pun kena tsunami. Kesan daripada Aceh, Pulau Pinang sampai Sri Lanka. Sri Lanka kita pergi bawa bantuan kerana terlalu banyak orang-orang Buddhis buat macam-macam kebaikan di situ waktu tsunami, sehingga ramai orang Islam dapat pertolongan daripada orang-orang Buddhis, kerana Sri Lanka adalah negara yang dikuasai oleh Sinhalese. Sinhalese majority adalah orang Buddhis, keturunan India tapi beragama Buddhis. Itu agama resmi bagi negara Sri Lanka. Adalah salah kalau orang Islam kata tsunami itu adalah natural disaster. Alam malapetaka semula jadi. Malapetaka semula jadi. Kerana orang yang tidak beriman, bila berlaku sesuatu musibah, dia tidak kaitkan musibah itu dengan Tuhan. Dia itu berkata natural disaster. Berarti itu satu malapetaka semula jadi. Tak ada kena dengan Tuhan. Salah besar untuk orang Islam berkata begitu. Kerana tidak boleh berlaku sesuatu tanpa kuasa Allah. Kalau telah berlaku, kita mesti beristiqamah mengatakan itu adalah qadrah Allah, qadrah Allah, ataupun kita sebut sunnah Allah. Wala tajidu sunnatullahi tabdila. Kalau Allah telah takdirkan akan berlaku, dia tetap akan berlaku. Faham tuan-tuan? Adalah salah kalau kita tidak beristiqamah terhadap kuasa Allah. Allah Maha berkuasa untuk buat segala-galanya. Gempa buminya, bencana alamnya, kemarau panjangnya, itu semua adalah qudratillah. Setiap yang ditakdirkan oleh Allah ada hikmah-hikmahnya bagi orang yang beriman. Peringatan daripada Allah kepada kita bahawa kita tidak ada kuasa. Semua itu milik Allah. Kita tidak ada kuasa untuk turunkan hujan dari langit. Allah yang turunkan hujannya. Kita perlu banyak berdoa. Kita perlu beristiqamah dalam doa. Itu yang Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqamah dengan Allah, istiqamah dengan takdir Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah
Apa kelebihan orang beristiqamah? Bagi orang yang beristiqamah, Allah berfirman, saya Allah akan turunkan bagi mereka para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita istiqamah, Allah hantar malaikat. Kalau kita didik anak kita berterusan istiqamah, Allah akan turunkan para malaikat kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Ini janji Allah. Kita tak nampak karena ini urusan gaib, tapi ini yang Allah berfirman. Apakah kita percaya dengan firman Allah atau tidak, ini masalahnya. Yang membantu kita pada hakikat bukan manusia, adalah Allah. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah bantu kamu. Ini janji Allah. Bila Allah bantu kita, wa yusabbit aqdamakum, barulah pendirian kamu itu kukuh. Barulah politik kita kuat, siasat kita kuat, ekonomi kita kuat, kerana ada bantuan. Tetapi bila tidak ada bantuan Allah, maka kesemua akan hancur. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat pada kita untuk apa? Buat apa malaikat itu dihantar kepada kita? Allah takhafu wa la tahzanu. Tugas malaikat yang diutuskan oleh Allah supaya dia akan berbisik dalam hati kita. Apa bisikannya? La tahzanu wa la takhafu. Jangan takut kalau kamu beristiqamah kepada Allah. Ibadat kamu, doa kamu, apa juga kamu buat, keimanan kamu berterusan, tak berkurang insya Allah. Amalan yang kamu buat walaupun sedikit, beristiqamah, lebih disukai oleh Allah dari amalan yang seketika banyak, seketika zero. Bila ada semangat, oh ibadat Masya Allah, qabliyah, ba'diyah, macam-macam. Nanti satu hari, apa ba'diyah pun tak ada, qabliyah pun tak ada, fardu pun tidak. Jangan sampai begitu. Kalau kita rasa saya belum bersedia buat sunat qabliyah ba'diyah, jangan buat. Kekalkan ibadat fardu. Kalau kita rasa saya tak mampu puasa Isnin, Khamis, puasa Asyura, puasa Syawal, jangan buat. Jaga Ramadan. Kalau kita rasa saya tak sanggup sedekah selalu, tak payah sedekah, keluarkan zakat sudah. Kalau kita rasa saya tak sanggup pergi haji selalu, susah, jangan fikir nak pergi selalu, cukup sekali saja, seumur hidup sekali. Tak ada sunat-sunat. Sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, saya tak mau buat apa-apa sunat, saya sembahyang fardu saja, saya puasa Ramadan saja, saya keluar zakat saja, saya buat haji sekali saja, tak mau umrah-umrah lagi, tapi saya nak masuk surga, boleh tak boleh? Dia tanya Nabi. Nabi Muhammad SAW jawab, na'am. Kalau kamu beristiqamah dengan ibadat yang wajib sahaja, insya Allah masuk surga. Faham tuan-tuan? Kalau anak kita boleh jaga ibadat yang wajib saja, cukup, insya Allah dia istiqamah dalam Islam, mati dalam Islam. Allah takhafu wa la tahzanu. Tujuan Allah turunkan malaikat supaya malaikat bagi tahu kepada kita, bisik dalam hati kita, jangan takut.
susah hati. Jangan takut, jangan susah hati. Kerana apa? Kamu kalau beriman dan istiqamah dalam iman, beribadat istiqamah dalam ibadat, Allah tetap muliakan kamu. Wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Kamu tetap jadi hamba Allah yang mulia. Walaupun orang tak muliakan kita, tak apa, biar Allah muliakan kita. Ini penting. Kemuliaan tidak terletak kepada nama, kepada pangkat. Dia terletak pada jiwa kita masing-masing. Laisal ghina an kasratil ard, walakinul ghina ghinain nafs. Nabi bersabda, kekayaan seseorang bukan karena banyak harta, tidak. Bukan karena banyak kereta, tidak. Bukan kerana banyak tahta, tidak. Tetapi kekayaan yang sebenar ialah seseorang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang ada? Syukur, alhamdulillah. Apa ada? Alhamdulillah. Nah, itu orang yang kaya jiwa. Alhamdulillah. Jemaah muslimin dan muslimat, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, kenapa kita perlu susah hati? Kenapa kita perlu bimbang? Karena Allah ada janji kepada orang yang beristiqamah dengan imannya, ibadatnya, amal-amal solehnya, bahawa saya akan masukkan mereka ke dalam syurga. Susah hati dan nak masuk syurga, tuan-tuan. Adakah di antara kita memang tak mau masuk syurga? Itu yang kita nak. Kalau kita tahu Allah janji pada kita untuk masuk syurganya, apalagi kita tak susah. Nak masuk syurga Allah bukan susah. Nak buat baik senang, buat jahat lagi susah. Nak buat jahat bukan boleh, nak masuk penjara bukan boleh memohon, tulis surat. Nak masuk sekolah boleh memohon, nak masuk universiti boleh memohon. Nak masuk penjara, you kena jadi jahat betul-betul dulu. Dia bukan boleh memohon dia, you kena tunjuk you punya kehebatan dulu. Betul tak betul? Tanyalah semua polisi nak masuk, ya, penjara senang, dia apply. Memang tak boleh terima bila apply, tak ada siapa pun nak layan semua ini. Dia kata saya ini susah duduk di luar, Tuan minta dipenjarakan supaya security saya selamat. Ada orang jaga saya, jaga makan saya, jaga minum, tak ada kerja. Itu banyak duit itu nak belanja. Ini sebagai contoh. Allah beritahu bahawa saya akan masukkan ke syurga dengan syarat. Pertama, jaga iman kamu. La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Allah beritahu, kamu tak boleh masuk syurga tanpa iman. Diletakkan syarat. Tanpa duit boleh masuk, tanpa anak boleh masuk, tanpa harta boleh masuk, tanpa iman zero. Nah, sebab itu kita kena jaga iman kita. Untuk jaga iman kita, jagalah ibadat kita. Semayang jangan tinggal. Kalau anak kita mau berjaya, istiqamah dalam pelajarannya, istiqamah dalam pengajiannya, istiqamah dalam membaca Quran, insya-Allah akhirnya kita akan hafal Al-Quran kerana kita beristiqamah. Tapi kalau kita hanya baca Quran bulan Ramadan saja, Masya
istiqamah jemaah muslim dan muslimat. Sudah masuk isya belum? Sudah masuk isya belum? Belum ya. Ada saingan, ada bunyi, bunyi. Karena kita juga kena istiqamah. Azan ini mesti diistiqamahkan. Satu masjid adalah salah berdosa kalau tidak ada azan. Yang dinamakan masjid jamek mesti ada azan di awal. Kalau tidak, tak dinamakan masjid jamek. Walaupun nanti bila masuk isya saya akan berhenti seketika untuk beri laluan pada syiar masjid azan. Lepas itu kita beri no problem. Ataupun saya beri terus ceramah saya habis baru azan, kemudian baru kamar, baru sholat. Tapi biasanya kita kalau dah terus ceramah kita kamar saja. Betul tak? Betul. Tapi saya kena ingatkanlah jemaah, kita tak boleh buat begitu. Kita boleh terus ceramah kemudian azan, karena tak boleh solat jemaah dalam masjid tanpa azan. Tak dibenarkan oleh Nabi. Mungkin kita dah biasa buat begitu tanpa disedari bahawa perbuatan kita itu bercanggah dengan hak masjid. Seperti mana kita masuk masjid, ini masjid, bukan rumah, bukan kelab. Masuk masjid tak boleh duduk, sehingga sembahyang keluarga dari masjid. Hatta hari Jumaat, satu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, seorang sahabat baru masuk, Abu Qatadah masuk lewat. Nabi sedang khutbah Jumaat, dia duduk. Nabi terus tegur dia, sudah sembahyang atau belum? Dia pun jawab, belum ya Rasulullah. Hal salai ma salai ya Rasulullah. Qum fasalli rak'atain. Waktu itu juga Nabi kata, bangun sekarang, sembahyang 2 rakaat. Lalu Nabi bersabda, "Iza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Bila seseorang kamu masuk masjid rumah Allah, jangan duduk sehingga kamu salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu hak masjid. Nabi tak pernah membenarkan sesiapa ganti tahiyatul masjid dengan zikir. Dengar khutbah lebih penting daripada dengar kuliah. Karena khutbah itu adalah wajib didengar. Kuliah nak dengar dengar, kamu dengar keluar. Khutbah telah dengar, tak mau dengar tak ada Jumaat. Itu pun Nabi suruh bangun. Tapi kalau dia tak mau buat tahiyatul masjid boleh, no problem. Jangan dulu. Itu saja syarat. Berdiri sampai habis khutbah, kamar sembahyang Jumaat, no problem. Kerana bila ada satu jenis solat gugur tahiyatul masjid. Jangan pula you masuk-masuk dah sembahyang Jumaat buat tahiyatul masjid, tak bayar, tak ada tahiyatul masjid lagi. Kerana sudah ada satu salat, imma fardu, imma sunat qabliyah. Contohnya you masuk-masuk baru habis azan zuhur, ada sunat qabliyah, terus sembahyang sunat qabliyah, gugur tahiyatul masjid. Faham tak? Faham tak? Ini bukan kata saya. Ini hukum 1400 tahun dulu dan dijaga oleh sahabat generasi yang pertama, khairun nas qarni. Kemudian summa allazina yalunahum, generasi yang kedua, summa allazina yalunahum, generasi ketiga. Selepas 3 generasi, orang sudah tidak istiqamah, termasuk kita. Kita pun tak jaga lagi hukum ini. Tapi generasi yang pertama jaga hukum ini, generasi yang kedua jaga hukum ini, generasi yang ketiga istiqamah dengan hukum ini.
Kita generasi yang keberapa? Ikut perkiraan orang-orang biasa, kita generasi abad ke-20. Ini generasi 20th century. Dan terlalu jauh. Lupa. Segala nilai-nilai Islam tidak lagi dijaga. Kita tidak beristiqamah lagi dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah muslimin dan muslimat, Allah dah janji kepada kita kalau kita beristiqamah sudah masuk Islam. Belum lagi ya, 2 minit lagi. Saya memang jam ini jam Kuala Lumpur. Jam Kuala Lumpur sama dari sini. Ikut jam saya 8.47 sekarang. Ya 37. Oh. Alhamdulillah jemaah muslimin dan muslimat, ada berapa menit lagi. Allah berfirman, orang yang beristiqamah Allah antara mereka khususnya waktu kita nak mati. Waktu kita nak mati, kita sudah keseorangan diri. Kawan-kawan pun tak larangan tubuh kita lagi. Doktor pun dah kata apa pun tak boleh buat. Umumnya kalau doktor dah tak boleh buat apa-apa yang dia cakap. Umumnya apa yang doktor akan suruh kita buat. Doktor biasa dia akan beritahu boleh bawa balik rumah. Nak baca Yasin semua tak boleh. Ini orang biasa. Doktor yang paham hukum, dia kata, sesiapa yang ada di sini jangan lupa talqinkan. Ini doktor yang paham hukum. Itulah waktu talqin. Laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang hampir mati la ilaha illallah. Kerana apa? Man akhir kalamihi biqawli la ilaha illallah dakhala jannah. Kita nak dia hidup dalam Islam, istiqamah dalam Islam, dan mati